Assalamualaikum. Saya Putri Nur Alia binti Adnan. Saya Muhammad Zahir Izzat bin Rizwan. Saya Muhammad Nur Irfan bin Rasli. Saya Ahmad bin Ali selaku guru pembimbing mereka bertiga. Kami dari SMK Penarik Setiu Piu. ingin membentangkan hasil kerja kumpulan kami bagi pertandingan e-model Bandar Teknologi Hijau peringkat kebangsaan. Apa lagi? Swipe up. Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Kepentingan teknologi hijau dapat mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar dan sumber asli. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan tahap kesihatan dalam kehidupan. Seterusnya, ia dapat memelihara ekosistem serta bebanan kos kepada kerajaan di dalam usaha menangani kesan negatif daripada pembangunan dan berperanan sebagai alternatif dalam usaha meningkatkan ekonomi negara tanpa menjejaskan alam sekitar. Model terdiri daripada 7 bahagian. Pertama, jana kuasa. Kedua, pelupusan sisa. Ketiga, hutan simpan. Keempat, pusat rekreasi. Kelima, pengangkutan. Keenam, peternakan. Dan akhir sekali, telekomunikasi. Terdapat 3 jenis stesen jana kuasa utama di model kami iaitu hidro, solar dan biomas. Stesen jana kuasa hidro menggunakan air daripada empangan sebagai penggerak utama untuk memusing kibas turbin. Seterusnya, stesen jana kuasa solar menghasilkan tenaga elektrik daripada cahaya matahari. Dan yang terakhir, stesen jana kuasa biomas menghasilkan tenaga elektrik dan gas daripada bahan buangan sisa domestik seperti logam, plastik, makanan dan tumbuhan. Sisa domestik dari perumahan di bandar akan dihantar ke kilang melalui terowong. Kilang akan mengasingkan sampah mengikut kategori-kategori tertentu seperti logam, plastik, makanan, cecair dan sebagainya. Kemudian, ia akan memproses menjadi bahan kita semula iaitu biomas yang dapat merawat air menjadi bersih. Hutan yang terdapat di Malaysia dikatakan tertua di dunia. Salah satu langkah mengekalkan hutan tersebut ialah mengadakan sistem hutan simpan. Antara kepentingan mengadakan hutan simpan adalah untuk melestarikan habitat haiwan liar yang semakin terancam. Hal ini demikian kerana sistem hutan simpan membolehkan hutan-hutan yang ada tidak diterokai atau ditebang kerana dilindungi undang-undang. Tambahan pula, kewujudan hutan simpan di Malaysia mampu menjadi pusat rekreasi dan beriadah. Di samping mampu memupuk semangat cinta akan alam, kita dapat menyihatkan tubuh badan melalui aktiviti lasak di hutan. Seterusnya, keunikan hutan simpan dapat dijadikan aset penting dalam menggalakkan sektor pelancongan. Hutan-hutan simpan di Malaysia mampu menarik minat pelancong asing terutamanya untuk melihat ribuan spesies flora dan fauna yang terdapat di sini. Konklusinya, hutan simpan di negara kita haruslah dikekalkan untuk tatapan generasi yang akan datang. Taman rekreasi merupakan satu kawasan lapang yang penting terutama di kawasan perumahan. Usaha kerajaan mewajibkan setiap projek perumahan mempunyai taman rekreasi merupakan satu langkah bijak kerajaan. Tindakan ini sepatutnya dilakukan sejak dahulu kerana kewujudan taman rekreasi memastikan pelbagai impak positif muncul. Malah, kewujudan taman rekreasi ini menjadi tempat berkumpul dan mengeratkan hubungan antara jiran tetangga. Interaksi ini memastikan hubungan antara masyarakat lebih mesra dan terjalin rapat. Pilihan daripada penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas.
Selain itu, ia dapat menjamin keselamatan penggunaan serta mengurangkan pencemaran udara. Di samping itu, ia dapat menjimatkan masa dan wang. Akhir sekali, ia dapat merancangkan ekonomi kawasan setempat. Ternakan merupakan satu kegiatan yang merangkumi aspek keperluan asas manusia seperti ayam, lembu, ikan dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, aktiviti penternak haiwan akuatik dalam persekitaran terkawal dengan mencirikan penjagaan dan pengawasan yang teliti untuk mendapatkan keuntungan, malahan dapat mengurangkan barangan keperluan import. Penternakan juga merupakan salah satu perancangan kerajaan bagi mengurangkan kadar pengangguran bagi merealisasikan wawasan 2050. Kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Mengira boleh berhubung dengan pengurusan dan pentadbiran silaturahim siapa sahaja dengan mudah. Urusan kerajaan dan swasta jadi meningkatkan integrasi dan peluang pendidikan lebih luas, lebih cepat dan efisien. Perpaduan negara dan kos lebih jimat melalui pembelajaran. Kesimpulannya, penggunaan teknologi hijau dilihat mampu untuk mengatasi masalah kekurangan sumber tenaga dan penggunaan bahan mentah yang melampau. Ia juga memerlukan masa beberapa tahun lagi untuk kita melihat hasil dari penggunaannya. Akhir sekali, penyelidikan lebih mendalam mengenai teknologi ini mampu meningkatkan lagi potensi dan kesannya. Dan ini sahajalah hasil pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas segalanya yang telah kau beri kepada diriku. Aku ingin kau tahu